Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia nikmatnya dapat juga kita berkumpul untuk menghadiri sebuah madrasah ilmu kerana para malaikat melebarkan sayapnya agar kita terus dipayungi rahmatnya. Hujan emas di negeri orang, hujan keris lembing di negeri sendiri. Baik juga di negeri sendiri kerana hujan panas, permainan hati, susah senang, permainan hidup. Tersingkap makna daripada ungkapan tersirat itu tadi, kami seakan-akan terpanggil untuk membicarakan sebuah forum bertajuk Pemikiran Kreatif dan Kritis menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut mengenai tajuk ini, elok sekali saya memperkenalkan rakan panel yang terpilih berdasarkan kepribadian, kepimpinan dan kecemerlangan akademik mereka di institusi pengajian ini. Orang kata tak kenal maka tak cinta, dah kenal, jatuh cinta. Nama diberi saya Muhammad Rizal bin Abdullah, merupakan mahasiswa ijazah sarjana muda kaunseling sebagai moderator anda pada hari ini. Di sebelah kanan saya, saudari Fatin Aina Najihah binti Ahmad Zamzuri, merupakan mahasiswi sarjana muda kaunseling dan merupakan sebagai panel 1 pada hari ini. Di sebelah kiri saya pula kelihatan hebat orangnya, kemas penampilannya, iaitu Amirul Syazwan bin Hamzah dan juga merupakan mahasiswa sarjana muda kaunseling dan merupakan sebagai panel yang kedua. Sebelum itu, kita telah pun masuk dengan konsep pemikiran kritis dan kreatif. Tidak kira mahasiswa sehinggalah kepada dewasa masa kini terangkum dalam konteks ini. Namun saya yakin masih ramai yang belum menghayati konsep ini dengan sewajarnya. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala dan wahyu yang menjelaskan secara nyata prinsip-prinsip akidah, syariah dan akhlak. Al-Quran mengandungi berbagai kemujizatan sebagai sebahagian daripada keistimewaannya. Ayat-ayatnya bersifat tegas, bijaksana, objektif dan logikal. Kitab Al-Quran menggesa manusia agar mendengar, melihat, memerhati, mengkaji dan merenung. Ia juga memerintahkan manusia agar berfikir, mengingat, menggunakan akal, mentadabbur, memahami dan mendalami ilmu. Islam mengajarkan umatnya tentang nilai dan fungsi akal dengan sebaiknya, dengan saranan agar berfikir secara sedar, tidak mabuk atau di bawah pengaruh dadah atau yang seumpama dengannya. Terdapat beberapa elemen pemikiran kritis menurut perspektif Al-Quran yang diketengahkan di dalam forum ini. Bagi membantu para pendengar dan hadirin sekalian lebih memahami dengan mendalam perbincangan kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada ahli panel yang pertama, secara ringkasnya, mengikut kefahaman saudari, apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab soalan moderator. Okey, konsep pemikiran menurut Mok Sun Sang pada tahun 2011 merupakan pemikiran ini merupakan satu proses di mana aktiviti membina ilmu dan keupayaan yang melibatkan mental dan otak manusia. Okey, semasa berfikir, otak manusia akan bertindak dengan usaha menerima rangsangan dari luar melalui deria sepertinya telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Okey, seterusnya membentuk konsep dan membuat tafsiran dan bertindak balas berdasarkan pengalaman yang sedia ada dalam ingatan. Okey, manakala menurut Dewey pada tahun 1910 menyatakan bahawa pemikiran ini adalah sebagai satu aktiviti mental dalam proses untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, seterusnya kan, Guilford pula berpendapat bahawa pemikiran ialah sesuatu jenis kebolehan atau keupayaan dan mempunyai pelbagai kemahiran berfikir. Teori Roger Sperry pada tahun 1970
pula menghuraikan fungsi otak kiri dan juga yang di mana berfikir secara kritis, manakala otak kanan pula berfikir secara kreatif. Okey, Mayo pada tahun 1977 memberi tafsiran bahawa pemikiran sebagai pengelolaan operasi-operasi mental dalam sistem kognitif dan telah digunakan untuk telah digunakan untuk menyelesaikan masalah. Okey, David Dorff pula mengatakan dia melihat pemikiran ni sebagai penggunaan simbol, gambar, perkataan, pengamatan dan konsep. Okey, melalui pemikiran, rangsangan luar yang diterima oleh deria akan ditafsir dengan menggunakan perkataan atau simbol untuk membentuk konsep terhadap rangsangan. Okey, main di sini secara keseluruhan pemikiran ni adalah satu proses untuk menggunakan minda untuk mencari makna dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah atau keraguan yang timbul dengan menggunakan pelbagai cara dan kaedah. Seterusnya dia membuat pertimbangan dan keputusan serta refleksi yang logikal dan muhasabah terhadap proses yang dialami. Okey, itu saja. Baik budi bicara sanubari. Terima kasih saudari. Hadirin hadirat yang cukup dekat di hati saya, marilah kita bersama meneruskan diskusi dengan ahli panel yang kedua. Pada pandangan saudara, kita selalu dengar pemikiran kreatif dan kritis seperti panel satu telah menceritakan sebentar tadi mengenai pemikiran itu apa. Boleh saudara menceritakan apa itu kreatif dan kritis? Menurut Beth, maksud konsep pemikiran kreatif ini menyatakan bahawa pemikiran kreatif ini berfikir secara kritis sebagai membuat keputusan tentang apa yang dipercayai dan merupakan langkah yang berhati-hati dalam membuat penilaian terhadap bukti-bukti, hujah serta semasa berkomunikasi. Menurut beliau juga, berfikir secara kritis ini bukan hanya memberi fokus untuk membuat kritikan yang negatif, tetapi ia juga digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan apa yang dipercayai dan munasabah. Konsep pemikiran kreatif ini kita boleh takrifkan sebagai mempunyai kebuahan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Kita harus mengerah seluruh tenaga, mana ada yang baru bukan setakat susunan atau struktur baru terhadap mana-mana dan unsur-unsur yang sudah ada, bahkan juga baru pada struktur yang belum ada, sama ada baru secara mutlak ataupun relatif, di mana mengikut bidang-bidang yang berbeza. Kita dapat mengambil contoh hasil kreatif dalam bidang seni, bermaksud ia menghasilkan karya seni yang benar-benar bermutu tinggi dan ia dapat melangkah kejayaan satu peringkat yang hampir tiada hadnya. Pemikiran kreatif dalam bidang sains pula membawa idea baru atau gaya baru dalam analisa yang dibuatnya atau mengembangkan alat-alat atau instrumen baru yang digunakan untuk mencipta peralatan baru. Itu saja. Terima kasih saudara atas penjelasan yang cukup mantap dan jelas sebentar tadi. Terima kasih kepada semua panel. Alhamdulillah, kita telah pun tamat di sesi yang pertama. Kita bergerak terus ke sesi yang kedua. Semoga dengan pusingan kedua ini akan menambah keyakinan, kepastian dan kefahaman cabaran dalam mengadaptasi pemikiran menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Soalan untuk panel 1. Saudari, Al-Quran ialah sebuah kitab yang menekankan tentang ilmu dan pemikiran yang jitu. Boleh anda huraikan tentang bagaimana Al-Quran mendidik manusia dalam membina pemikiran yang kuat? Dan apakah kaedah yang dinyatakan untuk menjana pemikiran berasas tinggi? Pemikiran kreatif dan kritis menurut Al-Quran, di dalam bahasa Arab, perkataan berfikir merujuk pada kalimah tafakkur. Okey, di mana seseorang ulama bahasa Arab, Al-Fairuzabadi menerangkan al-fiqh iaitu berfikir sebagai tindak balas fikiran seseorang. Okey, al-fiqh dan al-tafakkur ni membawa makna yang sama maksud. Yang di mana Ibnu Al-Manzur pula mencadangkan kalimah tafakkur sebagai al-tafkir. Okey, manakala Al-Jauhari mendefinisikan
Tafakkur sebagai mendiamkan diri sambil berfikir. Okey, terdapat beberapa kalimah yang membawa maksud berfikir yang terdapat di dalam Al-Quran. Okey, baiklah, kita akan teruskan kepada yang di mana seorang pakar psikologi Islam iaitu Malik Badri telah mendefinisikan tafakkur sebagai perkataan yang mempunyai maksud yang lebih mendalam berbanding kalimah tafkir. Okey, di sini tafakkur menjadi penghubung yang dipanggil sebagai itibar. Dia itu iktibar kan, iktibar dalam kehidupan manusia dengan pencipta mereka. Okey, oleh itu tafakkur juga boleh dianggap sebagai pemberi motivasi kepada orang-orang yang beriman untuk terus beriman kepada Allah. Okey, hakikatnya Islam amat menggalakkan umatnya berfikir. Islam ni kan, baiklah kan, okay, Islam ni dia amat menggalakkan umatnya berfikir. Okey, menurut Malik Al-Badri dia telah mengkategorikan 3 peringkat tafakkur, iaitu yang pertama, tafakkur ni dia memberi konsep kepada sesuatu idea ataupun maklumat. Okey, tafakkur yang kedua pula, peringkat tafakkur yang kedua ialah menumpukan perhatian terhadap sesuatu idea ataupun maklumat. Maknanya kan, selepas dia memberi konsep ataupun sesuatu idea kan terhadap maklumat tu, dia menumpukan perhatian pula kepada maklumat tersebut. Yang ketiga pula, selepas dia menumpukan maklumat tersebut, dia akan membawa kepada memikirkan ataupun memikirkan tentang Allah sebagai pencipta yang maha agung serta menghasilkan iman yang kuat. Di sini dia mengatakan ada 3 peringkat tafakkur ni, yang di mana tafakkur ni dia memberi konsep idea tersebut. Yang kedua, dia memberi perhatian terhadap sesuatu idea tersebut. Dan yang ketiga, disebabkan dia memberi perhatian tu, dia dapat membawa kepada memikirkan tentang Allah sebagai pencipta kita. Okey, di sini terdapat beberapa istilah yang digunakan di dalam Al-Quran yang merujuk kepada makna berfikir. Antaranya ialah tafakkur, ta'akul, ta'abbur, tazakkur dan tadabbur. Okey, manakala terdapat juga istilah asalnya sebagai panca indera, tetapi yang membawa umat Islam supaya berfikir antaranya ialah basyara, nazara dengan sami'a. Yang mana kita tahu basyara ni basara ni merupakan basara ni adalah melihat. Nazara juga adalah melihat, maknanya basara ni menyaksikan. Nazara ni pula melihat. Maka manakala sami'a yang kita tahu sami'a adalah mendengar. Okey, di sini baliklah kita akan pergi kepada tafakkur. Tafakkur itu adalah memikirkan. Jadi di mana dalam surah Al-An'am ayat 50 yang bermaksud, katakanlah aku tidak mengatakan kepadamu bahawa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak aku mengetahui perkara ghaib, dan aku tidak juga mengatakan bahawa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Itu adalah contoh ayat Quran untuk kita memikirkan, iaitu tafakkur. Manakala kita akan pergi pada ta'akul. Ta'akul ni adalah definisi adalah menggunakan akal. Di mana ta'akul ni daripada surah Al-Baqarah ayat 44 yang bermaksud, mengapakah kamu suruh orang lain berbuat baik sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu juga membacakan kitab, iaitu pada zaman itu adalah kitab Taurat. Maka tidakkah kamu menggunakan akal? Di situ adalah diberi definisi sebagai ta'akul. Manakala ta'abbur ni adalah memahati dengan teliti. Itu adalah definisi ta'abbur, iaitu daripada surah Al-Ash, iaitu maka ambillah pengajaran wahai orang yang mempunyai pandangan. Maknanya di sini diterangkan pandangan tu. Pandangan tu adalah ta'abbur. Okey, kita akan teruskan pada tazakkur. Tazakkur ni adalah mengambil peringatan, di mana dan
dia dibantah oleh kaumnya. Itu daripada surah Al-An'am ayat 80, iaitu dan dia tidak dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Okey, pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak mengambil peringatan? Di mana di situ ayat ni menceritakan tentang tidak mengambil peringatan atas apa yang Allah telah sampaikan, iaitu tazakkur. Okey, manakala kita akan pergi pada tadabbur. Tadabbur ni adalah mempertimbangkan. Okey, tadabbur ni adalah mempertimbangkan. Di mana daripada surah An-Nisa ayat 82, dia menceritakan, maka apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalam Al-Quran. Itu daripada surah An-Nisa, yang mana diceritakan tentang dia perlu, surah ni, ayat ni menceritakan untuk kita mempertimbangkan. Itu adalah tadabbur. Manakala kita akan pergi kepada contoh-contoh yang dikata pasca indera tadi, iaitu basara. Basara adalah memperhatikan. Di mana dia memperhatikan ni, yang di mana dia memperhatikan ni adalah seperti surah As-Sajdah ayat 27 yang dimasukkan, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawa kami menghalau awan yang mengandungi air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripada menjadi makanan binatang ternakan dan mereka sendiri. Okey, maka apakah mereka tidak memperhatikannya? Itu adalah basara, iaitu memperhatikan ataupun kita menonton. Manakala kita akan pergi kepada nazara. Nazara adalah memberi maksud sebagai melihat. Okey, daripada surah Al-Ghashiyah ayat 17, yang di mana bermaksud, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Okey, manakala kita akan pergi kepada sami'ah. Sami'ah pula merupakan mendengar, yang di mana dalam surah As-Sajdah ayat 26, dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka beberapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka apakah mereka tidak mendengar? Itu adalah yang saya ceritakan tadi adalah unsur-unsur yang saya ceritakan tadi adalah contoh-contoh dan dalil-dalil yang dikeluarkan yang memberi maksud sebagai sami'a daripada panca indera, sami'a, nazara, lepas tu dengan contoh-contoh daripada basara. Itu adalah contoh-contohnya, dan juga ada yang mendefinisikan daripada tadi, iaitu daripada Malik tadi. Okey, manakala kita akan pergi kepada unsur kemahiran berfikir pula. Okey, unsur kemahiran berfikir ni pula, iaitu unsur kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Okey, unsur-unsur dia selain itu terdapat juga unsur-unsur kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis yang terdapat di dalam Al-Quran. Antaranya adalah seperti yang berikut ni yang saya akan ceritakan. Yang pertama adalah unsur membanding dan membeza. Okey, unsur membanding dan membeza ni yang dikeluarkan dalam surah Al-An'am sendiri, ayat 50. Katakanlah, adakah sama keadaan orang yang buta dengan orang yang melihat? Itu adalah dia suruh kita membandingkan, kita membezakan sendiri. Sama ada keadaan orang buta dengan orang yang melihat itu sama. Iaitu di mana dia menceritakan perbandingan daripada surah Al-Hud pula, daripada surah Hud ayat 24. Dia menerangkan perbandingan antara dua golongan, iaitu orang kafir dan orang beriman, seperti keadaan orang yang buta dan pekak dengan orang yang melihat. Dengan orang yang melihat, mendengar, adakah sama kedua-duanya? Adakah kamu tidak mengambil pengajaran? Itu adalah salah satu unsur-unsur yang kemahiran secara berfikir kreatif dan kritis. Okey, kita akan pergi unsur yang kedua, iaitu unsur membuat kategori. Jadi mana di dalam surah Al-Baqarah
Allah telah mengkategorikan manusia kepada beberapa golongan, iaitu golongan orang yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan, beriman kepada perkara-perkara ghaib, beriman kepada hari akhirat, mendirikan solat serta menunaikan zakat. Mereka ini adalah golongan yang mendapat petunjuk dan kejayaan. Itu daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Manakala golongan orang yang kafir pula ialah orang yang tidak beriman sama ada telah diberi peringatan atau tidak. Ini kerana hati, pendengaran dan penglihatan orang kafir telah ditutup oleh Allah untuk menerima kebaikan. Bagi mereka disediakan azab dan yang pedih di akhirat. Ia surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 7. Okey. Manakala unsur yang ketiga adalah unsur menerangkan sebab. Yang mana unsur menerangkan sebab ini dia contoh yang saya boleh bagi dalam surah Al-Baqarah ayat 219, iaitu mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakanlah kepada keduanya terhadap dosa besar dan berapa manfaat. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat yang ada. Itu adalah contoh unsur menerangkan sebab. Okey, kita akan pergi kepada unsur yang keempat, iaitu unsur mencipta analogi dan mencipta metafora. Yang di mana dalam surah An-Nahl ayat 75, yang dia menceritakan Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba abdi yang dimiliki, yang tidak berdaya melakukan sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu ia menafkahkan sebagian rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakannya mereka tidak mengetahuinya. Okey, itu adalah contoh-contoh yang contoh yang keempat. Manakala untuk yang terakhir ni iaitu unsur membuat keputusan. Okey, unsur membuat keputusan ni dalam surah dalam Al-Quran sendiri, dalam Al-Quran sendiri yang diberi maksud, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berkasar dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Oleh itu, manfaatkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari atas jawapan yang telah diberikan sebentar tadi. Nampak bersahaja tetapi penuh input yang dapat dijadikan manfaat buat kita semua, insya-Allah. Seterusnya saya ingin bertanya kepada panel kedua kita. Saudara, Al-Quran itu sendiri sudah diturunkan dengan lengkap, namun ianya bersifat universal. Maka itu kita tidak menafikan bahawa perlunya panduan dan perincian tentang bagaimana kaedah untuk berfikir dilakukan. Jadi boleh anda kongsikan apakah terdapat hadis tentang pemikiran yang luas dan bagaimana Islam mengukur dan memandu ummah tentang daya fikir kritis dan kreatif ini? Dari Abu Ya'la, iaitu Syahadat Ibn Auf radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya untuk bersuka beramal untuk kehidupannya selamati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan dengan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi. Okey, faedah hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahawa orang yang benar-benar cerdik adalah orang yang pandangannya jauh ke depan melalui duniawi, iaitu hingga kehidupan yang kekal dan mengakui apa yang sekadar dapat dilihat. Okey, menurut hadis kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara, iaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merosak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian cepat, atau dajjal. Maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan, atau kiamat. Padahal kiamat itu adalah saat yang terbesar, bencananya serta yang terpahit.
yang ceritanya hadis riwayat Tirmizi. Faedah hadis ya, di mana Rasulullah SAW mengingatkan agar umat Islam bersegera dan tidak menunda-nunda untuk beramal soleh. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahawa ada 7 peristiwa buruk. Peristiwa buruk yang berkemungkinan akan menjadi apabila kita lalai dengan perintah atau peringatan Rasulullah SAW. Maka tersebut bertujuan untuk menjadikan kita semua. Okey, yang pertama, bahawa kemiskinan yang membuat seorang hamba menjadi lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala muncul kerana kesibukan mencari kehidupan atau harta dunia. Terlalu sibuk tentang urusan dunia, membuat seorang lalai pada urusan akhirat atau spiritual. Kedua, bahawa kekayaan kita membuat seseorang menjadi sombong. Kerana kesombongan itu tersebut muncul kerana ada anggapan bahawa semua kekayaan kita didapatkan oleh kerana kehebatan manusia. Padahal kekayaan tersebut datang daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ketiga, bahawa sakit yang dapat membuat ketampanan dan kecantikan seorang manusia menjadi pudar atau bahkan cacat. Dan yang keempat, tentang masa tua yang membuat manusia menjadi lemah atau tak berdaya. Kelima, kematian cepat disebabkan kerana usia atau umur yang dimiliki seorang manusia tidak memberi manfaat. Dan keenam, kedatangannya Dajjal dikatakan sebagai makhluk terburuk sebab kedatangannya menjadi fitnah bagi manusia. Ketujuh, hari kiamat yang merupakan bencana terdahsyat bagi orang yang berpengalaminya. Berfikir kritis dalam pandangan Rasulullah SAW. Dalam 2 hadis di atas, kita boleh disimpulkan bahawa sebagai usaha untuk mengumpulkan bekal atau amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian. Hadis yang ketiga, sebagaimana hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahawa fikirkanlah mengenai segala apa jua yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kamu memikirkan tentang Allah. Sekian dari saya. Terima kasih saudara atas jawapan yang telah diberikan sebentar tadi. Begitu mantap sekali. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah Islam amat menggalakkan umatnya untuk berfikir seperti memberikan konsep kepada sesuatu idea dan maklumat. Ini kerana dengan berfikir kita akan menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap sesuatu idea dan maklumat tersebut dan mampu untuk memicu si pemikir untuk memikirkan Allah tentang keagungannya, kebesarannya sebagai Sang Pencipta. Oleh yang demikian, menghayati Al-Quran dengan baik dapat membantu kita untuk mengeluarkan hujah-hujah yang bernas dan kita seharusnya menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum kami mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, sehingga kita berjumpa lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukron jazilan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.